mencari jalan keluar andai kata kita tersesat di hutan. Oke, yang pertama, sebelum melakukan pengembaraan di hutan, kita haruslah melihat dan mengenal pasti pokok yang tertinggi di kawasan hutan tersebut. Tujuannya adalah untuk dijadikan penanda aras. Sekiranya pokok tersebut berada tepat di depan laluan permulaan perjalanan kita, maka sewaktu kita hendak keluar dari kawasan hutan tersebut, pokok tersebut seharusnya berada di belakang kita. Yang kedua, semasa kita melakukan pengembaraan, kita haruslah mematahkan ranting-ranting pokok rendah yang berhampiran dengan kita. Tapi, jangan patahkan ranting pokok tersebut sehingga putus ataupun berjuntai. Hal ini karena ia menyukarkan kita untuk mengenal pasti pokok-pokok tersebut. Cara ini haruslah dilakukan di sepanjang perjalanan kita ke destinasi. Dengan cara ini, kita dapat menemukan jalan keluar dengan mengenal pasti ranting-ranting pokok yang telah kita patahkan. Yang ketiga, sekiranya kita tidak menemui jalan keluar, carilah sungai yang berdekatan. Ini karena air sungai akan mengalir ke muara sungai dan terus ke laut. Sekiranya kita mengikuti aliran sungai sehingga ke muara sungai, kita akan bertemu dengan kawasan pantai. Kebiasaannya, pantai akan menjadi perkampungan beberapa penduduk. Oleh sebab itu, kita akan bertemu dengan penduduk di kawasan tersebut dan boleh minta pertolongan lanjut. Akhir sekali, sebelum memulakan perjalanan atau pengembaraan, pastikan kita mempunyai alatan kecemasan sebagai persediaan sekiranya kita tersesat di hutan. Alatan tersebut ialah suar kecemasan. Andai kata kita sesat di hutan dan telah mencuba pelbagai cara untuk keluar, namun tidak menemui jalan keluar, ini merupakan cara terakhir yang harus dilakukan, yaitu dengan menyalakan suar kecemasan. Suar kecemasan ini lebih efektif digunakan pada waktu malam. Hal ini karena cahaya yang terhasil lebih jelas terlihat pada waktu malam berbanding pada waktu siang. Dengan cara ini, pihak penyelamat akan mengetahui bahawasanya terdapat mangsa yang memerlukan pertolongan. Setakat itu sahaja perkongsian saya mengenai tips untuk mencari jalan keluar sekiranya kita tersesat di hutan. Andai kata kita tersesat, teruskan berdoa dan jangan cepat berputus asa. Kerana setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seterusnya saya akan menerangkan cara-cara untuk menghidupkan api. Untuk kali ini kita perlukan daun kering, kayu kering, dan pemetik api. Let's go. Pertama sekali, dalam proses untuk menghidupkan api, kita perlu menyediakan daun kering, ranting kering, dan pemetik api. Untuk pemilihan daun kering adalah lebih baik untuk kita mengambil daun yang mudah dibakar dan tidak terkena air hujan sama sekali. Seterusnya, untuk pemilihan kayu ataupun ranting kering, kita perlu menyediakan kayu yang ringan, mudah dibakar, dan juga tidak terkena hujan sama sekali. Untuk menyalakan api, susun daun kering dan kayu kering seperti dalam rajah berikut. Kemudian, nyalakan api pada bahagian daun kering sebagai umpan untuk api membesar dan memudahkan proses pembakaran. Hai, oke. Jadi pada hari ini saya akan mengajarkan Anda 5 cara untuk mengenal pasti tumbuhan di hutan sama ada ia boleh dimakan ataupun tidak. Jadi caranya ialah dengan periksa, sentuh, bau, rasa, dan telan. Jadi saya akan mengajarkan satu persatu kepada Anda. Pertama, perhatikan, observe, perhatikan tumbuhan tersebut. Sekiranya tumbuhan tersebut mempunyai lendir ataupun getah, elakkan tumbuhan tersebut karena berkemungkinan besar tumbuhan tersebut beracun. Oke, jadi apabila tumbuhan ini dia semakin tua, ada unsur kimia di dalam tumbuhan yang akan menjadi racun, dia akan bertukar menjadi racun. Oke, jadi itu berbahaya kepada manusia, elakkan. Yang kedua, bau atau hidup. Oke, jadi pada peringkat ini ambil sebahagian kecil daripada tumbuhan tersebut. Contohnya daun tumbuhan tersebut pukul sehingga hancurkan. Setelah itu hidup tumbuhan tersebut. Sekiranya tumbuhan tersebut berbau seperti badam ataupun buah peach, elakkan karena berkemungkinan besar tumbuhan tersebut merupakan tumbuhan beracun. Langkah ketiga yang boleh diambil untuk mengenal pasti tumbuhan hutan ini boleh dimakan ataupun tidak ialah sentuh. Oke, jadi ambil sebahagian kecil daripada tumbuhan ini, contohnya daun tumbuhan tersebut, pukul, lalu sentuhkan pada bahagian kulit yang nipis. Contohnya di bahagian bawah lengan sini mempunyai kulit yang nipis daripada bahagian tubuh yang lain. Jadi sekiranya bahagian yang diletakkan tumbuhan tersebut mempunyai rasa panas, gatal, berpeluh ataupun tidak selesa, elakkan makanan tersebut karena itu petanda bahwa tumbuhan tersebut tidak boleh dimakan. Langkah seterusnya ialah rasa. Jangan lakukan step ini sekiranya Anda belum melakukan step sebelumnya yang telah saya nyatakan tadi. Caranya ialah ambil sedikit daun ataupun bahagian tumbuhan yang Anda ingin kenal pasti sama Anda boleh dimakan ataupun tidak. Letakkan pada bibir, ujung lidah, dan bawah lidah.
Sekiranya berlaku ketidakselesaan seperti panas, gatal, ataupun sakit tekak, hentikan proses ini serta-merta. Dan singkirkan tumbuhan tersebut karena tumbuhan tersebut berkemungkinan tidak bagus untuk dikonsumsi, berkemungkinan besar. Langkah terakhir untuk mengenal pasti tumbuhan ini boleh dimakan ataupun tidak ialah dengan menelan tumbuhan tersebut. Ambil sedikit bahagian tumbuhan tersebut dan telan. Seterusnya, jangan makan ataupun minum selama 5 jam. Dan sekiranya tidak terdapat sebarang masalah seperti sakit perut ataupun sakit tekak, makanan ini boleh dikategorikan sebagai makanan yang boleh dimakan. Saya akan menyenaraikan beberapa jenis tumbuhan hutan yang selamat dikonsumsi. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Syazwani binti Syafuddin. Jadi kali ini saya akan menunjukkan cara memasak tanpa menggunakan periuk, iaitu kita menggunakan buluh ketika berada di hutan. Memasak tanpa periuk atau kuali boleh dibuat dalam keadaan terdesak. Batang buluh boleh dijadikan alat memasak seperti yang digunakan oleh masyarakat Melayu membuat lemang. Seperti di dalam video ini, kita dapat lihat mereka menggunakan buluh untuk memasak sardin. Kita juga boleh menggunakan tanah untuk memasak telur dan juga kentang. Kesimpulannya, kita dapat lihat buluh boleh dijadikan alat berganti kepada periuk ketika kita berada di dalam hutan. Teknik mencari air di waktu kecemasan terutama sekali semasa berada di hutan. Yang pertama sekali ialah pokok periuk kera. Pasti terdapat air di dalam pokok periuk kera tersebut. Yang kedua, menggunakan baju. Okey, yang pertama sekali kita ikat baju pada peha. Lepas tu kita lalukan dia di kawasan yang berumput tinggi. Dan kawasan berumput tinggi tu mesti melebihi paras lutut. Dan anda paras lutut untuk merangkap air ataupun embun tersebut. Kaedah ketiga iaitu kaedah pokok lumut. Kebiasaan air lembab, cari dan perah untuk mendapatkan air. Yang keempat iaitu akar tumbuhan. Kita potong dan ketuk dengan kayu untuk keluarkan air tersebut. Yang kelima, akar pokok tumbang ataupun akar pokok yang berlembab. Contohnya kita potong dan perahkan sehingga mengeluarkan air seperti pokok mempelas. Keenam pula, pokok daun yang berurat. Potong pada pangkal daun untuk mendapatkan air. Yang ketujuh, pokok buluh. Kita ketuk ruas buluh tersebut. Jika bunyinya mampat iaitu tak kosong, pasti air ada di dalamnya. Dan terakhir sekali ialah teknik buah-buahan. Kita cari buah-buahan seperti pokok kelapa, pokok tebu hutan ataupun pokok nipah. Jadi kita boleh mendapati ada air dalam buah-buahan tersebut.